Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang memberikan sokongan penuh kepada setiap sahaja perkongsian yang saya berikan sepanjang tempoh refleksi. Saya kira lebih kurang dalam hampir 9 refleksi telah pun saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, baik di saluran YouTube ataupun di saluran TikTok. Jika kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, tempoh hari kita sudah menceritakan berkaitan dengan Penyata Razak pada tahun 1956 dan kemudian Penyata Rahman Talib pada tahun 1960, dan ada satu lagi laporan yang sangat penting yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu laporan Jawatan Kuasa Kabinet Khas mengenai pelaksanaan dasar pendidikan pada tahun 1979 ataupun dikenali juga sebagai laporan Mahathir pada tahun 1979. Dan ini merupakan dokumen yang sangat penting dalam sejarah pembangunan pendidikan di Malaysia, kerana ini adalah salah satu dokumen yang telah membawa perubahan yang penting kepada sistem negara, dan ianya juga mencermin kepada keperluan ataupun cabaran pada masa tersebut. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan melihat semula sekali lagi apakah mungkin persamaan fokus bagi ketiga-tiga laporan yang telah dibentangkan bagi tujuan pada masa tersebut, iaitu pertama, pendidikan untuk semua, yang kedua, pemersatuan sistem pendidikan, dan yang ketiga adalah peningkatan kualiti pendidikan yang merangkumi kepada aspek baik sahaja daripada aspek kurikulum ataupun kelayakan guru maupun infrastruktur pendidikan, bagi memastikan bahawa satu sistem pendidikan dapat dibangunkan di dalam negara kita, iaitu Malaysia. Di antara perbandingan yang paling ketara adalah yang pertamanya adalah berkaitan dengan Penyata Razak pada tahun 1996. Yang pertama, ianya menyediakan dasar pendidikan nasional pertama, dan yang keduanya adalah ianya menekankan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan menekankan juga pendidikan merangkumi aspek moral maupun jasmani. Pada Penyata Razak 1960, ianya adalah lanjutan ataupun penyempurnaan dari Penyata Razak daripada aspek pelaksanaan. Dan pada masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, ianya juga memperkenalkan pendidikan wajib selama 6 tahun di sekolah rendah serta memperkuatkan integrasi nasional pendidikan dan menambah penekanan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet Khas 1979 ataupun Laporan Mahathir 1979 bertujuan untuk menilai pelaksanaan dasar pendidikan yang telah ditetapkan, terutamanya dalam konteks dasar pendidikan kebangsaan 1979, dan memberikan fokus akses kepada pendidikan di kawasan dua bandar serta menekankan pembangunan karakter dan juga kenegaraan yang baik serta persiapan graduan-graduan di dalam dunia pekerjaan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti kalau kita meneliti perincian laporan Mahathir tahun 1979, kurikulum pendidikan di Malaysia telah mengalami beberapa perubahan ataupun perkembangan yang sangat penting, meliputi kepada beberapa aspek utama di dalam kurikulum. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan penekanan sains dan matematik, yang mana kurikulum pendidikan di Malaysia telah memberikan penekanan khusus dalam mata pelajaran sains dan matematik, dan ianya dianggap sebagai asas kepada perkembangan ekonomi baik daripada aspek pengetahuan, baik daripada aspek teknologinya, yang mana kepentingan sains dan teknologi itu dianggap sangat penting. Yang keduanya adalah melihat kepada integrasi teknologi dalam pendidikan. Pengenalan terhadap integrasi teknologi seperti informasi dan juga komunikasi di dalam kurikulum sekolah ataupun di universiti adalah merupakan alat yang sangat penting ketika itu, kerana ianya meliputi kepada bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana cara menggunakan internet, bagaimana menggunakan ianya sebagai alat pembelajaran seterusnya membantu pengajaran dan juga pembelajaran serta penilaian. Dan di samping itu juga, dalam kita melihat kepada bagaimana laporan Mahathir ini memberikan fokus terhadap pendidikan dan ekonomi, diletakkan juga kewajaran
untuk memastikan bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar yang merupakan sangat penting untuk menghubungkan pengetahuan dan juga ekonomi pada waktu tersebut, dengan melihat kepada betapa pentingnya bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar untuk mata pelajaran sains dan matematik di sekolah-sekolah sebagai usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, begitu juga mereka yang berada di pusat pengajian tinggi. Yang keempatnya adalah berkaitan dengan pendidikan moral dan kewarganegaraan. Dan dapat dilihat di sini tuan-tuan dan puan, betapa pentingnya pendidikan moral ataupun kewarganegaraan juga menjadi komponen penting dalam kurikulum, bertujuan untuk memupuk nilai-nilai murni serta rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang kalau kita lihat berbilang kaum serta mempunyai kepelbagaian etnik. Dan bagaimana kita meraihkan rasa tanggungjawab tersebut, meraihkan perbezaan, meraihkan persamaan dan juga memastikan bahawa kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Perkara yang kelima adalah berkaitan dengan pendidikan vocational dan teknikal. Ini juga sangat selaras dan penting bagi menyediakan tenaga kerja yang mampu juga sesuai dengan keperluan industri dan juga ekonomi. Dan pendidikan berorientasikan kemahiran ini adalah kurikulum yang bukan hanya melihat kepada pengetahuan teori sahaja, tetapi bagaimana perkembangan kemahiran praktikal ataupun aplikasi pengetahuan di dalam ruang lingkup pekerjaan yang sebenar. Dan bagi memastikan bahawa keenam-enam perkara ini dapat direalisasikan, maka penilaian ataupun ujian juga perlu diperbaharui dengan melihat kepada bukan hanya memahami kepada konsep semata-mata, tetapi kemampuan untuk melakukan analisa, kemampuan untuk melakukan sintesis, kemampuan untuk mencapai solusi-solusi tertentu bagi memastikan bahawa pelajar-pelajar ini juga mampu bersedia dengan ruang pekerjaan dan juga mampu berdaya saing dalam konteks ekonomi. Dan lantaran itu tuan-tuan dan puan-puan, lanjutan daripada laporan Mahdi tahun 1979, maka terbentuklah apa yang kita panggil sebagai kurikulum bersepadu sekolah rendah, begitu juga dengan kurikulum bersepadu sekolah menengah yang merupakan dua elemen penting dalam sejarah pendidikan Malaysia. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, pengenalan kepada KBSR ianya berlaku pada tahun 1983, yang mana ianya adalah usaha untuk menyatukan dan melakukan standard kurikulum pendidikan di sekolah rendah di seluruh Malaysia. Dan ini menggantikan kurikulum lama sekolah rendah dan ianya memberikan penekanan yang lebih holistik, melihat kepada aspek kognitif, afektif dan juga psikomotor, dan kemudiannya kurikulum ini dirancang sesuai dengan pendidikan dan keperluan individu serta masyarakat secara keseluruhannya. Dan pelaksanaan KBSR ini telah berlaku secara bertahap, dimulai dengan tahun 1 pada sekitar tahun 1983 dan secara beransur-ansur ke tahun-tahun yang lain. Dan kalau kita dapat lihat, kandungan kurikulum KBSR itu juga meliputi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan jasmani dan kesihatan serta mata pelajaran lain yang relevan. Dan kita dapat lihat juga pada tahun 1988 KBSM diperkenalkan, dan di situ yang mana tujuannya menyediakan pendidikan berkesinambungan daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah, dan fokus KBSM berorientasikan kepada pengetahuan, berorientasikan kepada kemahiran sikap yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat dan dunia pekerjaan. Dan kalau kita lihat, KBSM juga memberikan konteks kepelbagaian ataupun keragaman di dalam subjek, contohnya ataupun kursus contohnya seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan moral ataupun agama, pendidikan jasmani dan juga mata-mata pelajaran lain yang boleh dipilih oleh setiap pelajar. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua kurikulum ini adalah kunci dalam mengembangkan pendidikan
yang seragam serta meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian daripada kita telah pun pernah mengalami KBSR dan juga KBSM ini sebelum ianya digantikan dengan KSSR ataupun KSSM yang nanti saya akan ulas pada mungkin sesi akan datang. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah perkongsian saya untuk hari ini, dan nantikan lebih refleksi daripada saya untuk mungkin melihat bagaimana KBSR ataupun KBSM yang kemudiannya digantikan dengan kurikulum baru iaitu KSSR dan juga KSSM yang menjadi juga satu titik perubahan kepada dunia pendidikan di Malaysia. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.